Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, Bersatu cuba memainkan sentimen kononnya orang Melayu sekarang adalah new feudal, berpuak-puak serta memerlukan pelindung. Parti pimpinan Muhyiddin Yassin itu katanya terus membingkaikan orang Melayu sebagai lemah dan ia hampir sama dengan pandangan UMNO sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Rafizi berkata, dia yakin pendekatan diambil bersatu itu tidak akan menguntungkan parti terbabit, sebaliknya akan menjadi senjata memakan tuan. Rafizi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang mendakwa bahawa orang Melayu menolak Pakatan Harapan kerana sifat demokrasi liberal yang melampau pada gabungan tersebut. Kata Timbalan Menteri Perpaduan itu, orang Melayu perlukan pelindung kerana mereka mempunyai mentaliti new feudal dan belum bersedia menerima demokrasi liberal sepenuhnya. Bagaimanapun Rafizi tidak bersetuju dengan dakwaan tersebut kerana katanya pengundi Melayu sekarang jauh lebih sophisticated. Berdasarkan PRN Johor, katanya pengundi Melayu menolak UMNO yang membawa rekod terbabit dengan rasuah dan sanggup memberikan undi kepada Bersatu dan PN sebagai tanda protes kepada PH. Rafizi yang akan bersaing untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Presiden PKR turut memberi amaran kepada PH bahawa jika mereka gagal memainkan naratif dengan betul, ia hanya akan menguntungkan Bersatu dan PN. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu memberi mandat penuh kepada Presidennya Muhyiddin Yassin untuk membincangkan strategi menghadapi PRU bersama parti-parti lain. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat semalam yang dipengerusikan oleh Muhyiddin. Percubaan Bersatu untuk mendapatkan sokongan daripada parti di luar Gabungan Perikatan Nasional menjadi perhatian baru-baru ini apabila pengerusi Pejuang Dr. Mahdi Muhammad mendedahkan bahawa Muhyiddin telah datang menemuinya berhubung perkara itu. Mahdi mendakwa Muhyiddin telah meminta sokongannya untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, satu langkah yang dilihat penganalisis sebagai usaha terdesak oleh PN jika benar. Selain Pejuang, Presiden Warisan Syafiq Abdal juga mendakwa beliau dihubungi Muhyiddin untuk berbincang membentuk pakatan pada PRU ke-15. Bagaimanapun Muhyiddin mendakwa sebaliknya bahawa dia yang dipujuk oleh pihak lain untuk bekerjasama dan bukannya membuat tawaran sedemikian. UMNO sebelum ini secara terbuka mengisytiharkan bahawa mereka tidak akan lagi bekerjasama dengan Bersatu dalam PRU akan datang. Ia merupakan satu keputusan yang telah dicerminkan dalam beberapa pilihan raya negeri baru-baru ini yang menyaksikan BN dan PN bertembung sesama sendiri. Baik, sementara itu, Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah memfailkan saman fitnah terhadap Muhyiddin Yassin. Ia berhubung dakwaan bahawa dirinya ada meminta bantuan Muhyiddin untuk menyelesaikan atau menangguhkan perbicaraan kes jenayah yang masih berjalan di mahkamah. Berdasarkan penyataan tuntutan yang diperoleh menerusi carian sistem mahkamah, Ahmad Zahid berkata pada 19 Oktober 2018, beliau telah dituduh di Mahkamah Session di Kuala Lumpur bagi 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dan kesemuanya telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Ahmad Zahid mendakwa Muhyiddin telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan fitnah dengan niat jahat terhadapnya pada Majlis Pentas Perikatan Nasional Dun Tenggara sempena PRN Johor pada 16 Februari lalu. Pada hari sama, rakaman video mengenai kenyataan fitnah pada majlis tersebut telah diterbitkan semula secara langsung di akaun YouTube Astro Awani dan turut dilaporkan secara meluas melalui pelbagai media-media sosial termasuk Portal Malaysia Kini dan Utusan Malaysia. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa kenyataan fitnah tersebut antaranya membawa maksud beliau telah menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan perbicaraan kes jenayahnya, meminta pertolongan Muhyiddin untuk mencampuri urusan perbicaraan kes berkenaan,
serta mencampuri sistem kehakiman. Ahmad Zahid turut memfailkan notis permohonan ex parte supaya defendant atau wakilnya menarik balik kenyataan-kenyataan fitnah tersebut atau kenyataan fitnah serupa terhadapnya. Dia turut memohon perintah injuksi interim antaranya bagi mengarahkan defendant memadam, menyunting dan menghentikan penerbitan sebahagian rakaman video majlis itu di dalam portal-portal berita dalam talian dan media sosial. Berita seterusnya. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata, pihaknya dalam proses menyelaraskan waktu yang sesuai untuk berdebat dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung isu Sapura Energy Berhad. Anwar berkata pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil telah diminta untuk membuat penyelarasan dengan pihak Najib berhubung perkara itu. Dalam kenyataannya di Facebook semalam, Anwar berkata Fahmi juga diminta berbincang dengan pihak media mengenai liputan penganjuran debat tersebut yang menurutnya perlu disiarkan secara meluas. 2 hari lalu Najib menyatakan persetujuan untuk berdebat dengan Anwar setelah pengerusi PH itu menyahut cabaran tersebut. Najib turut meminta agar Anwar dan pemimpin PKR Rafizi Ramli mengadakan debat itu secara langsung dan beberapa agensi media dilaporkan sedang berbincang untuk menganjurkan acara itu. Anwar menerima cabaran itu pada hari yang sama dan berkata pendiriannya kekal tidak berubah sejak pertama kali mencabar Najib untuk berdebat mengenai ekonomi lebih sedekat lalu yang akhirnya tidak berlaku. Najib sebelum ini mencadangkan bantuan kerajaan untuk Sapura Energy yang berdepan risiko muflis, manakala Rafizi berkata pengurusan baru syarikat itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah new pempin Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Menteri Indonesia Nadiem Makarim menolak cadangan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mahu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia itu berkata dia telah memaklumkan perkara itu kepada Ismail ketika kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini. Menurut laporan portal Kompas, Nadiem berkata berikutan ada keinginan negara jirannya mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN. Perkara itu perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut. Nadiem berkata masyarakat Indonesia tentunya mahukan pemerintah negara itu untuk terus menguatkan dan mempertahankan bahasa Indonesia. Malah katanya bahasa Indonesia lebih layak untuk diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN berdasarkan sejarah dan kehebatan linguistiknya. Pada 23 Mac lalu, Ismail berkata dia akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda itu di peringkat antarabangsa. Ismail Sabri berkata selain Malaysia, beberapa negara jiran seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Filipina serta di sebahagian Kemboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sementara itu, Nadiem yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Gojek itu menjelaskan bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan turut digunakan di 47 buah negara. Kualiti tablet percuma yang bakal diberikan kepada pelajar Universiti Keluarga B40 mengikut program peranti siswa dipersoalkan warga maya dan pemimpin politik. Ia susulan tindakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa mempamerkan tablet berkenaan yang dilengkapi papan kekunci dan stylus di laman Twitternya. Anwar berkata kementeriannya sedang berusaha keras untuk memastikan portal untuk permohonan tablet tersebut siap dan menjangkakan permohonan untuk mendapatkannya akan dibuka pada 15 April ini. Sebagai respon balas kepada ciapan Anwar itu,
Beberapa warga maya meminta dia mendedahkan spesifikasi tablet berkenaan. Manakala ada juga yang mempersoalkan kualiti spesifikasi peranti tersebut dengan menyifatkannya sebagai laptop cap ayam. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut meminta kerajaan bersikap telus berhubung spesifikasi dan jenama tablet berkenaan supaya peranti yang diberi dijamin berkualiti dan tahan lama. Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasir pula mempersoalkan mengapa kerajaan memberikan tablet kepada pelajar dan bukannya komputer riba. Sementara itu dalam maklum balasnya, Anwar berkata gambar peranti yang dimuat naiknya di Twitter adalah gambar hiasan dan proses perolehan secara tender terbuka untuk program peranti siswa masih lagi berjalan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.